Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anak-anak? Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kita, aspek tata bahasa, kata perintah. Dan cikgu akan terangkan kepada kamu melalui juga buku teks pada muka surat 70. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat memahami dan mengenal pasti kata perintah. Dan kamu akan dapat menggunakan kata perintah dengan betul. Baiklah anak-anak, mari kita lihat apakah yang dikatakan kata perintah. Mungkin kamu telah ataupun pernah menggunakan kata perintah semasa berbual dengan rakan-rakan kamu ataupun ahli keluarga kamu. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Antara contoh kata perintah, sila, tolong, minta, jangan. Ada banyak lagi kata perintah sebenarnya anak-anak. Tetapi mari kita lihat juga apa yang dikatakan ayat perintah. Ayat perintah mestilah mempunyai kata perintah dalam sesuatu ayat tersebut. Ayat perintah pula terbahagi kepada 4, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Tetapi bagi kamu murid-murid tahun 1, kamu akan belajar tentang ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Mari kita lihat dengan lebih jelas apakah ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Anak-anak, ayat larangan ialah ayat yang menegah daripada melakukan sesuatu. Menegah daripada melakukan sesuatu. Ayat ini juga menggunakan kata perintah seperti jangan dan usah. Mari kita lihat contoh ayat larangan. Jangan bermain di tepi jalan raya. Usah kamu berbohong lagi. Baik, jika kamu lihat dua kata, kata apa? Kata perintah iaitu jangan dan usah yang berwarna merah ini digunakan dalam melengkapkan ayat larangan ini. Dan jangan lupa anak-anak, di awal ayat hendaklah ditulis dengan huruf besar dan di hujung ayat mestilah diletakkan tanda noktah. Barulah lengkap sesuatu ayat tersebut. Seterusnya, mari kita lihat apakah itu ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang mempersilakan atau menjemput. Ayat ini juga menggunakan kata perintah sila dan jemput. Mari kita lihat apakah contoh-contoh ayat silaan. Sila duduk di sini. Jemputlah makan. Baik, seperti yang cikgu terangkan tadi, ayat silaan menggunakan kata perintah sila dan juga jemput yang berwarna merah ini. Dan jangan lupa untuk melengkapkan suatu ayat, awal ayat mestilah huruf besar dan di hujungnya diletakkan tanda nokta. Baik, seterusnya mari kita lihat ayat permintaan. Ayat permintaan pula ialah ayat untuk memohon sesuatu. Ayat ini juga menggunakan kata perintah tolong, minta dan harap. Mari kita lihat apakah contoh ayat permintaan. Tolong ambilkan saya segelas air. Harap kamu bersabar semasa menunggu giliran. Anak-anak, cuba lihat kata perintah tolong dan harap yang digunakan di dalam ayat permintaan ini melengkapkan sesebuah ayat permintaan dan sudah pastinya awal ayat hendaklah huruf besar dan di hujung ayat tanda nokta. Bagus. Seterusnya, apabila kamu merujuk kepada buku teks muka surat 70, kamu akan lihat aspek tata bahasa kata perintah dan tajuknya ialah bomba sukarela.
Jika kamu lihat pada muka surat ini ialah situasi di mana anggota bomba membuat demonstrasi kebakaran di sekolah. Ada 4 ayat perintah di sini. Mari kita baca setiap satu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sila berkumpul di padang pada pukul 9 pagi. Harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Jangan sentuh api itu. Tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Baik, mari kita lihat 4 kata perintah yang digunakan iaitu sila, harap, jangan dan tolong. Baiklah anak-anak, ini ialah contoh ayat perintah yang digunakan di dalam situasi demonstrasi kebakaran oleh ahli bomba. Baiklah, cikgu akan berikan kamu soalan kuis untuk kamu jawab selepas ini dan cikgu harap kamu faham dan selamat belajar dan kita akan berjumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.